Kak Ida, standby je. Hai, Assalamualaikum. Okey tak? Clear tak? Okey. Clear. Mana? Clear ke? Clear. Clear. Saya nak share. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Ya, kembali bersama dengan Nadia. Hari ni hari Isnin. So, kita bersua lagi lah. So, hari ni Nadia tak ada share listing untuk property. Hari ni ada tetamu undangan khas hari ni. Boleh teka ke? Teka dah nampak siapa? Hari ni kita ada tetamu undangan khas. Apa ni, diimport jauh daripada mana ni? Hari ni ada tetamu undangan khas special guest hari ni. So jemput masuk dulu, join live, boleh share. Kita ada nak kongsikan beberapa tips ataupun info penting lah berkenaan dengan loan dan juga dari segi proses journey untuk pembelian rumah, daripada proses mula sampai ke proses penyerahan kunci. So sangat menarik, dan Cik Fina iaitu bersama dengan saya hari ini, iaitu Cik Fina kita lah, top sales rank, top sales real estate negotiator kita. So hari ni Cik Fina akan berkongsi dengan kita semua tips-tips yang penting. Mungkin bagi yang kurang mahir, kurang mahir kan untuk pembelian rumah pertama ni, kita belum ada persiapan atau ilmu-ilmu yang penting. So hari ni Cik Fina akan kupaslah sedikit berkenaan dengan topik-topik hangat yang sering ditanya oleh orang ramai lah, iaitu macam first time home buyer kan. Kita pun nak tahu juga apa note yang kita perlu ambil tahu kan untuk first step pembelian rumah. Saya Cik Fina akan share lah. Tunggu sekejap ya. Jemput share dululah. Jemput share dulu live ni. Mungkin kepada kawan-kawan kita yang nak beli rumah ataupun saudara mara yang berminat untuk membeli rumah, dia pun boleh tahu info-info penting inilah. So kita share sama-sama. Jemput masuk dulu. Okey, sekarang kita mulakan daripada sekarang lah. Okey, so topik yang pertama sekarang ni, kita sering ditanya oleh buyer kita lah, kenapa susah sangat nak lulus loan rumah sekarang ni ya. Makin ramai pula yang mengadu ya, susah nak dapat loan rumah sekarang ni. So mungkin kita kurang ilmu dalam perkara ni. Apa-apa pun daripada setiap pembelian rumah ni haruslah mengikut kelayakan masing-masing. Okey, so hari ni Cik Fina akan share untuk soalan pertama, apakah tips untuk senang lulus loan? Apa tips yang untuk mudahkan kita ni lah sebagai buyer untuk submit loan ni bagi pembelian rumah pertama? Ada tips Kak Tina share? Okey, mula sekali Assalamualaikum. Terima kasih dekat Nadia. Okey, soalan ni memang ramai orang tanya dengan saya lah. Cik Fina, nak beli rumah ni senang tak? Sebab saya tengok ada orang ni dia beli rumah senang, ada orang dia beli rumah susah.
Ada orang bagi tahu kalau tak ada komitmen, loan susah nak approve. Ada orang bagi tahu pula kalau ada komitmen pun sama. Okey, dia macam ni. Dia mudah je sebenarnya. Kalau kita beli rumah tu berdasarkan kelayakan kita, insya-Allah tak ada masalah. Tips nak loan lulus ni senang je. Bila kita nak beli rumah ni, paling penting sekali yang kita kena ambil kira, kita kena cantikkan kita punya statement bank, tallykan dengan gaji. Kita kena cantikkan dalam masa 6 bulan. So makna kata kalau kita ada apa-apa hutang, macam PTPTN ni memang sangat-sangat popular. Kebanyakan orang yang beli rumah ni, saya tak tahulah sama ada dia sedar atau tak. Kalau kita tak bayar PTPTN ni, dia ambil kira. Kalau kita tak bayar PTPTN, macam mana bank nak boleh percaya dengan kita? Contoh PTPTN kita bayar setiap bulan 150 je. Loan rumah setiap bulan 950 contoh. Okey. Macam mana bank nak luluskan kalau bulanan yang 150 tu pun kita tak boleh nak bayar. Bank nak bagi kita pinjam untuk bayar 950 setiap bulan. Yang tu kita kena cantikkan. Cantikkan selama 6 bulan supaya rekod tu dah tak ada. Maksud Kak Fina, kita kena sambung bayar macam tu juga ataupun kena bayar lamsan untuk PTPTN tu? Kalau ada hutang, ada tunggakan, settle yang tu dulu. Kalau katakan PTPTN contoh kita bayar sepatutnya sebulan 150, tapi kita pergi bayar 110, kadang-kadang 120, kadang-kadang 90, itu suka kita. Kena hati-hati sebab yang tu pun dah masuk bagai sitos dah sebenarnya. Sebab kita bayar tak cantik. So bila kita dah jadi macam tu, kita dah macam aku bayar tak cantik setiap bulan. Memang aku bayar, tapi aku bayar tak cantik. Pergi check dulu kat PTPTN, takut ada tunggakan. Settle yang tunggakan yang tu. Lepas tu mula balik bayar cantik selama 6 bulan. Kekalkan, orang kata apa, panggil apa? Kekalkan maksudnya konsisten bayaran tu untuk konsisten. jaga kita punya bacaan situs lah. Sebab kita cuma satu je. Kalau loan lulus, senang lulus ataupun tak, bergantung pada rekod nama kita dalam bank negara. Kalau dah rekod dalam bank negara tak cantik, sekarang ni kita kena sedar PKP ni ramai orang takut. Even kalau kita nak pinjam duit dengan orang sebelah pun, kalau kata kita pernah ada hutang dengan orang sebelah, tak pernah bayar, masakan orang sebelah nak bagi kita pinjam untuk kali kedua kan. Sepatutnya macam tu jugalah contoh dia. Kalau kata bulanan PTPTN yang 150 kita tak mampu bayar, macam mana bank nak lepaskan pinjaman yang besar yang 800-900 sebulan. Macam tu. So tu satu tips yang paling penting tu lah, cantikkan hutang kita. Macam kita sebagai ejen, kita cuma boleh kira kelayakan saja. Situs kita tak tahu. Kalau kita kira, okey, cik cantik ni, layak ni beli rumah ni, sekali pergi dekat bank kata, Cik Fina minta maaf, buyer ni ada masalah sitos, ada masalah sitos. Contohnya macam kalau kita ada buat pinjaman Aeon ke, kita buat pinjaman kedai yang 5 tahun, 6 tahun lepas, 10 tahun lepas yang kita tak pernah bayar, nama kita masuk sitos. Pergi clearkan yang tu dulu. Yang tu semua dia ambil kira. Sekecil-kecil hutang, kalau kita ada buat hutang memang kena bayar. Dia akan masuk, once dia masuk je sitos tu, kira nama tu dah macam ada tak cantik dalam laporan dia. Memang tak cantik lah. Memang jangan tanya kenapa. Saya akan tanya balik kenapa mesti tangguh hutang ni, kenapa cik tak bayar dulu. Saya yang akan tanya benda tu, soalan macam tu dekat buyer. Minta maaf kalau ada yang terasa. Kita akan tanya balik kenapa cik tak bayar. Macam tu. Kalau bayar dah cantik, jangan risau. Macam saya pagi tadi saya dapat call daripada banker. Buyer ni dia masuk loan hari, tak silap saya hari Rabu minggu lepas. Hari ni loan dia lulus dah. Sebab apa? Banker kata senang lah lulus Fina sebab dia cantik. Dia tak ada masalah apa-apa. Cantik sangat bayaran. Dia hutang kereta dia pun bayar cantik tiap bulan. Tu tips untuk kita loan lulus selain daripada memandang pada kelayakan semata-mata. Kita tak pandang sangat pada kelayakan. Memang kita pandang, tapi kelayakan tu second things. First thing yang kita pandang sikris dengan sitos tu. Kalau sikris dengan sitos ada, sama ada settle ataupun bye-bye. Tak apa lah. Jadi kalau contohnya sama ada macam dari segi bayaran apalah, macam kereta ke apa kan, kalau boleh setiap bulan tu kena maintain lah ikut due date dia kan. Kalau kita bayar macam
bulan ni bayar lambat, lepas tu bulan depan tak bayar, lepas tu bulan tu bayar, jadi laporan situs Tak Sikris tu tak cantik. Tak cantik. Kita tak mau ada dalam rekod Sikris tu, kita tak mau langsung ada nama kita. Biarkan dia kosong pun tak apa. Kalau ada orang kata, Cik Fina, ada orang bagi tahu kata kalau tak ada apa-apa komitmen saya tak boleh buat loan. Yang tu tak payah fikir, yang tu tak payah pening kepala, yang tu biar kami yang urus. Sebab kita ada bank yang kita boleh masuk loan tanpa ada komitmen langsung. Kita ada bank. Jangan risau. Yang tu jangan pening kepala. Yang buyer kena fikir lah masalah hutang. Hutang tu kena settle. Memang kita kena settle hutang. Apa-apa sangkut semua settle kan. Jadi bagi yang tak pernah buat loan dengan bank, contoh tak pernah ada rekod di bank lah, tak pernah buat beli kereta, tak pernah apa-apa, jadi kalau untuk apply rumah so tak payah risau lah ya. Tak payah risau. Sebab kita ada je bank yang boleh buat. Sebab kebanyakan buyer saya semua muda-muda. Kerja baru start kerja setahun, kereta pun tak beli lagi. Ada yang langsung tak buat, tak ada pinjaman PTPTN langsung pun ada. Alhamdulillah, loan mereka boleh dulu. Tak ada masalah. Jadi first daripada untuk big career, pertama sekali nak beli adalah rumah, so tak ada masalah lah. Tapi kalau nak beli kereta dulu pun tak ada masalah. Kita tak halang. Ikut kelayakan. Ikut kemampuan. Okay, next. Okay, tips kedua pula macam biasalah kelayakan. Ada buyer cakap, Cik Fina, saya punya basic cuma 1,200 je Cik Fina. Macam mana 1,200 ni bukan tak boleh buat loan, boleh. Tapi kalau ada pasangan, kita nasihatkan untuk join loan dengan pasangan lah. Sebab kalau nak buat loan atas satu nama, banker dia akan tengok saving kurang-kurang 10% daripada harga rumah. Contohnya macam kalau kita beli rumah harga 150,000, dia nak kurang-kurang ada dalam saving ada 15,000. Ini pengalaman lah, tak pengalaman. So kalau kata nak bawah daripada 1,500 tu, kita tengok lah dia punya PTPTN dia tinggi ke tak. Kalau PTPTN dia tinggi, kita advise untuk dia buat 90% je. Kalau kata PTPTN pula EPF, kalau EPF akaun kedua dia tinggi, kita advise buat 90% je. Tapi kalau kata ni, kita advise dia untuk join loan. Join loan ni bukan apa, dia selamat sikit. Tapi join loan tu pastikan orang tu bekerja. Sebab ada orang cakap, saya boleh tak saya join loan dengan isteri saya? Isteri kerja apa dia? Isteri suri rumah, tak boleh lah. Kalau nak join loan dengan wife yang suri rumah tapi bekerja dari rumah, pastikan wife tu dia kena ada SSM. Dia kena declare income tax, dia kena ada statement bank 6 bulan. Ini contoh bagi yang business online ke. Business online. Walaupun kita rasa business online ni business ni kecil je. Macam dropship, macam jadi agent. Business ni kecil je, takkan aku nak kena declare income tax. Declare. Seelok-eloknya declare. Bukannya kita suruh bayar pun kan. Kita suruh declare je. Declare ni ke apa? Sebab bila kita nak buat loan untuk pinjaman rumah kan, kita tahu bila orang yang buat dropship ni sebab apa? Sebab kita nak bantu pasangan kita kan, tak cukup betul. kan, untuk cari side income. nak cari side income. So bila kata pasangan dia tak lepas nak beli rumah, dia kena join. Bila kita dah ada declare SSM, income tax, kita ada bank statement cantik 6 bulan, tak ada masalah. Boleh. Ada potensi loan lulus tu tinggi. Potensi untuk loan boleh bantu tinggi juga untuk kukuhkan lagi kita punya. Kita ada skim yang untuk orang yang ada SSM saja, tapi dia tak ada income tax. Kita ada skim tu, tapi saya tak berapa nak advise sebab skim ni dia macam complicated sikit kita nak apply. Even banker pun bukan semua banker boleh buat. Macam saya ada apply untuk under BSN, bukan semua banker BSN dia boleh buat. Sebab dia punya proses dia complicated. Kalau boleh jangan berharap sangatlah dengan skim ni. Kita boleh kita boleh buat, tapi boleh jangan terlalu boleh cuba, tapi jangan terlalu berharap lah. Cuma bila kita buat, kita nak join loan ni, pastikan macam saya kata tadi lah, wajib pada income tax, SSM, duit keluar masuk dalam bank statement tu. Kena cantik 6 bulan. So yang bagi yang bekerja sendiri tu, yang package untuk skim tu,
dia bekerja sendiri. So yang bagi yang bekerja sendiri ada juga skim untuk pemasukan loan ni, skim khas. Ada. Tapi pastikan ada duit yang keluar masuk tu mesti kena masuk dalam bank. Kalau tak masuk dalam bank, tak ada hitam putih. Macam kita, saya tiap bulan saya boleh dapat sampai 7,000 kok. Takkan tak boleh buat. Memang 7,000 tapi mana hitam putih dia. Bank tak mau dengar kita ni je, cakap je. Verbal. Kita nak ada hitam putih. Bila ada So hitam ada putih, transaksi, duit keluar, duit masuk. Yang tu lah. Okey, yang tips ketiga, kalau boleh beli ikut kelayakan. Contohnya bila saya kata kelayakan bawah 250,000, jangan cuba-cuba try 270,000. Confirm tak dulu. Sebab kebanyakan orang bila saya kata Dik, kelayakan bawah 200,000 je ni. Tapi rumah tu 210 ke, tak boleh ke saya try? Tak boleh. Sebab confirm tak dulu. Daripada dia rasa kecewa dengan harapan palsu daripada banker, lebih baik dia dengar dia rasa kecewa dengar daripada ayat daripada saya. Kalau saya kata tak boleh tu, maknanya tak boleh lah. Jangan sesekali mencuba. Melainkan dia nak letak depo yang tinggi. Ada saving tinggi. Dia nak letak depo tinggi. Contoh dah macam EPF dia ada 70,000 kata kalau contoh kan. Cik Fina, saya dengan rasa bangganya saya nak cakap dengan Cik Fina, saya dah buat 70% je. Tapi Cik Fina kira hari tu full loan saya bawa 200,000, saya nak beli rumah harga 270,000 boleh, tak ada masalah. Sebab nak letak depo tinggi kan. Macam tu. Tapi kalau kata nak berharap pada 100% loan, apa yang saya kira yang tu lah the best. Tak payah cuba lebih lah melainkan tiba-tiba ada Cik Fina, saya dapat kenaikan gaji. Kalau tiba-tiba dia macam ada contoh 6 bulan statement, tiba-tiba last month tu dia ada kenaikan gaji. So macam mana pula Cik Fina? Ke masih kita dikira sebagai kelaikan yang lama juga? Kita revise balik. Kita kira balik dia punya Okay. kenaikan. So kalau kata ada kenaikan, kalau kata kenaikan RM10 saja, samalah dia punya kenaikan. Tapi kalau kenaikan ribu-ribu tu tinggi tu tak apalah, kita boleh revise balik. So ada beberapa tips lah untuk senang bagi lulus loan untuk pinjaman perumahan ni daripada Cik Fina. Jadi ada last ke sampai yang terakhir lah. Yang terakhir ada lagi kata terakhir untuk tips ni. Yang terakhir, dokumen kena cantik. Saya punya banker strict. Saya bagi tahu awal saya punya banker strict. Sebab tu orang lain proses loan kadang-kadang 3 ke 4 minggu. Tapi kita boleh proses loan untuk 90% 3 ke 5 hari je. Kalau paling full cepat pun ada. paling cepat pun ada. Kalau full loan pun kadang-kadang orang kata 2 minggu, dengan banker kita boleh pergi seminggu. Sebab apa? Dokumen kena cantik. Kalau boleh kan, jangan ambil gambar dengan phone. Scan kalau PDF lah. Kalau tak boleh nak by hand bagi dekat kami, scan. Cari printer, pinjam dulu printer kat tempat kerja, scan by PDF, hantar dekat kita. Bagi banker nak tengok cantik-cantik, kemas, clear. Yang penting clear, boleh tengok nombor-nombor tu kan. Ni kalau nombor kelabu kan tak nampak. Banker nak buat penilaian, pengiraan pun payahlah. Betul. Kita macam kalau kita sendiri pun kita rasa tak syok kan. Tengok banker saya pula jenis cerewet. Fina ni tak nampak, yang ini sengit, yang ni ke depan, yang ni kembang, yang ni dia tak nampak nombor. Dia gaji tak nampak. Dia akan confirm tolak tepi. Dia akan dia akan cakap dengan kita, Fina minta bayar hantar bau. Tu pun jadi salah satu faktor penolakan loan lah kalau boleh cari. Kita kalau tengok satu benda tu kemas pun kita rasa seronok nak buat. Tapi bila kita tengok benda tu serabut, mereka akan fikir, ni betul ke nak buat loan? Mereka akan cakap macam tu, Fina, bayar ni serius ke nak buat loan? Kenapa kok? Siapa dia bagi dokumen macam ni? Herod dengan nampak scan, nampak ibu jari lah, apalah. So kalau boleh documentation kena cantik. Saya selalu tekankan dekat buyer saya, kekemasan documentation tu kena cantik, kena kemas. Bila orang tengok kan, orang rasa seronok nak buat kerja kita. Banker ni kita jangan fikir dia nak buat loan untuk kita seorang je. Sebenarnya yang bertimbun kat tepi dia tu ada 10 kes. Kalau dia dah 10 kes, dalam 10 kes tu ada 7 hak yang macam tu, tak ke serabut kepala otak. Betul-betul. Dokumen kena kemas.
Kalau tak ada mesin printer, mesin scanner, bagi hard copy dekat saya, nanti saya buat. Boleh pas walk in dekat office MICB pun boleh. Betul. Nanti Di pas office di Taman Keladi sederhana dengan stadium Kulim. So kalau yang free nak free kan hari tak kerja, kalau untuk nak buat submit loan, nak submit documentation ni boleh singgah mega office. Hantar by hand pun senang, ataupun boleh PDF scan kepada send pada rank lah direct, tapi janji kemas dan clear. Kalau nak bagi dekat rank pun bagi yang kemas. Jangan bagi yang tak yang tak kelabu. apalah. Nanti saya tegur depan-depan. Sebab rank pun nak bagi kepada banker. Betul. Rank nak kira kelayakan dulu sebelum pas kepada banker. Rank akan bantu anda lah untuk dari segi kelayakan kan. Dia akan advise dulu buyer tersebut lah. Okay. Betul lah. Okay. So ada 4 tips untuk senang loan lulus tadi, iaitu pastikan komitmen cantik, secret kena cantik, hutang okey semua, smooth, bayar okey. Okey, yang keempat dari segi kekemasan documentation. So clear tak daripada untuk tips yang Cik Fina kongsikan tu, untuk tips untuk lulus loan tadi? Clear tak? Kalau ada persoalan berkenaan dengan isu ni, boleh komen di ruangan komen tu, ataupun boleh PM rank kami lah. InsyaAllah rank kami akan bantu anda daripada permulanya proses sehingga selesai. Okey. Kalau tak ada soalan, kami akan teruskan kepada next question lah. Next topic, kita akan move pada next topic, iaitu topik yang kedua. Okey, Cik Fina, saya dah lulus dah ni. Saya dah layak beli rumah sekian-sekian. So apa perlu saya buat sekarang ni, Cik Fina? Apa prosedur ataupun proses untuk pembelian rumah pertama? Sebab ni adalah rumah pertama saya. Jadi saya tak berapa mahir sangat, tak berapa tahu step-step berkenaan ni. Boleh Cik Fina terangkan tak? Okey, macam ni. Dia bila kita loan dah lulus kan, benda pertama yang buyer kena buat, tunggu call daripada banker untuk sign LO. LO ni benda pertama lah, dokumen pertama yang kita kena sign sebelum kita nak proceed ke next step. So bila dah sign LO ni, settle yang LO ni, banker dia akan hantar LO yang kopi dekat pihak lawyer. Untuk lawyer proses, untuk dia buat, dia prepare SMP lah. Tapi sekurang-kurangnya untuk SMP ni kurang-kurang dalam 2 ke 3 minggu. Sebab apa? Sebab adalah proses yang lawyer kena buat kan. Macam contohnya kena buat carian tanah, macam-macam lah. So lepas je dia sign LO. Apa tu LO tu, Cik Fina? Letter offer. Letter offer daripada pihak bank. Letter offer ni macam segala butiran pinjaman kita ada yang berkenaan dengan bank tu akan ada dekat situ lah. So apa yang bank tu offer dalam letter offer, saya nasihatkan kalau banker tu dia tak explain apa-apa, minta dia explain. Bahagian insurans apa yang dia cover. Insurans setahun berapa, include dalam loan sebulan berapa. So yang tu wajib tahulah, sebab ejen dia tak tahu. Sebab LO tu ejen dia tak tengok. Dia antara banker purchaser, banker lawyer. Ejen tak tengok. So pastikan ringan mulut lah tanya dengan banker. Tapi kebanyakan banker saya, dia akan explain. Dia akan explain, sebab tu sebelum nak sign letter offer tu kurang-kurang 1 jam jugalah dia akan explain pasal LO tu, kandungan LO. Kandungan LO. Paling penting sekali bab insurans. Apa yang dia cover, bulan-bulan berapa total berapa total loan saya. Kadang-kadang pernah jadi ejen minta 100%, banker dia buat 90%. Buyer dia tak perasan, lepas tu tiba-tiba lawyer minta 10% down payment. Pernah jadi. Sebab apa? Sebab dia tak minta dulu banker tu untuk revise LO tu. So penting untuk kita tahu harga rumah. Kita beli rumah tu harga berapa. Kalau kata ejen ada markup, ejen dia akan inform dulu dengan buyer pasal markup tu. So kita kena fahamkan dulu isu markup ni, baru kita boleh proceed dengan loan. Ejen luar pun, kalau boleh saya nasihat, explain dekat buyer tu sebenar-benar. Ada juga ejen daripada luar, company luar ni, saya tak faham, mungkin
mungkin depa terlupa. Kebanyakan buyer depa akan datang tanya dekat saya. Macam tu. Dia akan tanya, Cik Fina, saya ada beli rumah ni dengan ejen ni, ejen company sekian pasal loan saya tak faham. Cik Fina boleh explain kat saya tak? Jadi dia tak faham Ya. pun apa kandungan LO, Ya. insurans tu macam mana, apa benda yang cover untuk dia pembelian. tak faham. So tak apa. Walaupun hampa beli rumah dengan orang lain, tak ada masalah kalau nak tanya soalan yang sama dekat saya. Saya tak kisah. Kita boleh jawab, kita boleh bantu, tak ada masalah. Tapi apa yang penting hampa kena faham. Kalau tak faham, in future kalau ada masalah nanti susah. Contohnya macam buyer tu lah, dia tak revise, dia kena bayar 10%. 10% tu dekat mana dia nak ambil? Di EPF dia tak cukup. Betul, kalau duit tak cukup, Ya. lepas tu nak hantar pada lawyer tu Ya, macam mana macam mana? nak cari? Macam mana? Takkan nak buat personal loan, nak tambah hutang lagi. Kalau boleh kita nak elak berhutang yang banyak. Cik Afif kata apa? Saya dah kawal umur dah 50 tahun. Dia first time nak beli rumah. Dia layak lagi ke nak buat rumah? Layak Cik tu Afif. layak. Tapi saya bagi tahu siap-siap, dia punya monthly installment dia akan jadi lagi tinggi sebab loan ni kita boleh buat sampai umur 70 tahun. So sekarang dia dah 50 tahun, ikut pada birthday dia lagi lah. So lagi lebih kurang dari 20 tahun lagi. Insurans dia mungkin akan lebih tinggi daripada orang yang muda. Sebab umur dia dah 50. Ya, 50. 50. Tapi setengah banker kalau untuk selamat, cuba minta dia join dulu dengan anak dia. Anak dia muda kan. Kalau ada anak boleh join lo bersama dengan, tak semestinya dengan pasangan lah. Okey. Dengan anak. Okey, Cik Afian, clear tak? Okey, menjawab tak soalan Cik Afian? So kalau tak semestinya join loan dengan pasangan, tapi dengan anak pun boleh, adik-beradik pun boleh tak, Cik Fina? Boleh. Kalau boleh adik-beradik boleh, tapi kalau dah kahwin, pasangan yang muda yang dah kahwin, kalau boleh join dulu dengan pasangan. Jangan join dulu dengan adik-beradik. Nanti in future akan ada masalah dengan faraid. Ada bank dia terima, ada bank dia tak terima. Macam dulu 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, boleh kata semua bank dia reject kalau kita nak join loan dengan adik-beradik. Join loan dengan mak dengan ayah tak apa lagi. Jangan adik-beradik sebab ada masalah. Bila timbul satu masalah, contohnya perebutan harta ni, bila yang kita join loan tu kan berebut harta, naik mahkamah, bila ada satu masalah timbul macam ni, bank confirm akan revise balik. Bila dia revise balik, confirm takkan boleh, tak dibenar. Sekarang ni je lah boleh, cuma kita tak berapa advice. Kalau boleh kita tak tahu apa yang akan terjadi. kita tak tahu apa yang jadi masa depan. Kalau boleh kita buat loan tu atau kita sendirilah. Kita dengan pasangan kita je lah, tak payah libat orang luar. Okey, Cik Fina, kalau dari segi selepas sign LO tadi, kemudian kita Sign tunggu SMP. lawyer prepare Sign SMP. So ejen dia akan panggil buyer untuk sign SMP lah. Bila kita arrange masa dengan lawyer untuk sign SMP, lepas sign SMP tu dalam masa seminggu, lawyer akan panggil buyer untuk collect dokumen untuk withdraw EPF. Lepas withdraw EPF tu, bawa dokumen yang lawyer bagi tu, semua satu set tu yang dia bagi tu, dia ada buat 2 kopi. Satu kopi untuk kita simpan, satu kopi lagi untuk kita bagi dekat pihak EPF. Yang kita nak kena simpan ni pun bawa juga, sebab EPF dia nak tengok yang original. Dia akan ambil yang kopi, tapi yang original tu dia nak tengok. Dia nak review juga. Dah settle yang tu. Jangan lupa sekali LO original yang banker bagi kat kita masa kita sign. Letter offer kita sign dengan bank kan. Bawa sekali siap-siap. Tak payah putus state pun tak apa, sebab lawyer dah buat siap-siap, kopi siap dengan cop pengesahan lagi. Bawa yang LO tu, tunjuk yang dekat dia yang original, yang kopi tu dia akan ambil. Urusan dengan pejabat EPF ni dia sekejap je, dalam 10 minit. Pergi kaunter, tunjuk semua dokumen tu, scan ibu jari tu semua, dia takkan tanya banyak. Prosedur macam biasa, duit akan masuk dalam akaun kita sendiri. Kalau kata ada kes, ada buyer bagi tahu dengan saya, "Kak, betul ke ejen ni bagi tahu dekat saya kata duit EPF masuk dalam akaun ejen tu?" Dok, jangan percaya benda macam tu. Ejen tu pula tolong kalau boleh jangan menipu nah. Duit EPF akan masuk dalam akaun owner tu, bukan akaun
lawyer ke, akaun ejen ke, akaun siapa-siapa, akaun wife dia pun tak boleh. Sebab nama tu mesti kena tally dengan nama dalam akaun tu. Tu. Duit akan masuk dalam akaun Nama pemohon tu lah yang memohon untuk pinjaman perumahan tu. Ya, contohnya nama pemohon Muhammad Faris. So EPF tu akan masuk dalam akaun Muhammad Faris ni. So Muhammad Faris ni yang akan bagi, bila duit tu akan masuk dalam tempoh dia dah 15 hari bekerja. Bila duit masuk je dalam akaun purchaser kena inform dengan ejen. So ejen akan inform dengan lawyer untuk bagi bil dengan nombor akaun untuk bayar settlekan lawyer fee dia. So duit KBSP ataupun EPF ni kita akan gunakan untuk bayar lawyer fee lah kan Kak? Cuma untuk valuation fee ada valuer dia start buat inspection lepas kita set SMP, lepas kita settle EPF. Ada valuer sebelum kita set SMP dia dah inspect rumah dah. Dia kalau kata dia buat lepas kita set SMP, kita boleh minta dia tunggu duit EPF untuk bayar. Tapi kalau kata dia buat sebelum kita set SMP, kita kena bayar dulu lah pakai cash money. Untuk lawyer, untuk valuation fee rumah harga bawah 200,000 tak sampai 1,000. Tak sampai 1,000. Rumah yang bawah 200,000 tak sampai 1,000. Yang tu kita akan bayar by cash pada value ataupun kita just transfer pada value tersebut. Ada valuer dia nak kita bayar cash. Masa dia inspect rumah tu kan, dia dah settle semua, buat inspection semua, sembang kat luar, bayar cash, dia bagi receipt tu. Ada valuer dia nak kita transfer dulu dalam akaun. Bila dia tengok ada duit masuk dalam akaun, baru dia turun pergi buat inspection. Lepas tu masa dia buat inspection tu, dia akan pass receipt. Ada valuer dia macam ni. So kita akan bagi tahulah pada buyer atau purchaser tu hari sekian-sekian value akan turun untuk buat inspection rumah. So masa tu buyer akan join sekali lah untuk kita kalau boleh kita nak buyer tu join sekali. Supaya senang kalau ada apa-apa yang valuer nak inform dekat buyer, dia boleh inform inform depan lah. Tapi kalau kata valuer dia turun waktu buyer bekerja, kita tak boleh nak buat apa lah, tak apa lah, nak macam mana kan. Macam tu. Lepas settle EPF, cuma tunggu arahan daripada lawyer untuk kunci. Selalunya kuncinya orang akan tanya, Cik Fina, lepas saya SMP ni agak berapa lama saya nak dapat kunci rumah? Setakat ni saya buat dalam 3 ke 6 bulan. Tak lama. Tak lama. Standard. Standard lah, normal lah. Maksudnya 3 bulan tu kalau tak ada masalah, insya-Allah 3 bulan. 6 bulan tu yang dia boleh jadi lama tu. Bukan sebab apa? Sebab kan PKP kan, pejabat tanah tutup. Lepas tu ada kawasan yang PKP, mungkin lawyer firm tu dia lockdown. Walaupun lawyer kata dia bekerja daripada rumah, mungkin ada banyak proses dia masih sangkut. Dia tak boleh nak pejabat kan, jabatan mana yang tutup tu masa PKP. So yang bila drag masa tu kes yang delay PKP hari tu lah. Itulah. Kalau LPPSA loan lagi lama. Sebab kita ada pengalaman buat LPPSA loan. Sebab tu jangan tanya kenapa owner dia tak mau terima LPPSA loan, sebab masa dia lambat. Macam hari tu saya ada buat satu kes LPPSA loan pun, untuk approval saja pun ambil masa 2 bulan. Kalau bank biasa full loan 2 minggu. LPPSA loan untuk approval saja 2 bulan. Lama memang lambat. Tak tahu kenapa. Kalau orang tanya kenapa Cik Fina owner tak mau LPPSA loan, apa kurangnya LPPSA loan ni? Tak ada apa yang kurang, cuma proses dia lambat. Kalau owner terima LPPSA loan, kami okey je, tak ada masalah. Sebab LPPSA loan ni lagi bila masuk je loan confirm dulu. Kita tak payah pening kepala lah. Kita tak payah nak pening kepala lah. Masa orang nak LPPSA tu dah sediakan kelayakan, dah kira siap kan. Betul, dia dah kira kelayakan siap. Tapi yang kita tak apa nak suka sangat dengan LPPSA loan ni bukan apa. Bila owner jual rumah harga 250,000, dia suka-suka hati pergi buat pula loan 230,000. So mana buyer nak capai lagi 20,000 tu untuk top up, untuk cover di kesan. Kalau kita nak pujuk owner untuk kurangkan harga, payahlah nak dapat. Kalau nak minta diskaun sampai 20,000 tu, kalau minta diskaun 2,000 insya-Allah boleh dapat. Kalau 20,000 tu susah sikit lah. Sebab tu kita kata untuk rumah pertama kan, bagi government servant ni, kita advise buat lah dengan bank.
Bukan bermakna kita nak menangkan bank, bukan apa. Sebab kita nak hampa tu dapat fulun 2 kali. Ni best tip lagi ya untuk government servant. Tips percuma hari ni daripada Cik Fina ni. Sekejap saya baca. Okey, kita ada soalan. Saya ada seorang lagi kawan, nama dia Mambai. Dia sekarang masih dalam AKPK sebab dulu dia tak dapat bayar hutang kredit kad. Boleh ke dia nak submit loan rumah? Okey, Cik Fina mungkin boleh jawab kok. AKPK. AKPK ni kalau boleh settle lah AKPK. Kalau bank dia dapat detect kata ada hutang AKPK kan, susah sikit lah loan nak masuk. Tapi kita macam mana nak cakap, senang kata AKPK ni satu hutang yang kalau boleh kan, untuk anak-anak muda kan, jangan involve dengan hutang AKPK ni. Sebab disebabkan AKPK ni kan, kita takkan ada peluang untuk beli rumah. Loan susah nak masuk untuk beli rumah. Saya dah ramai buyer yang buat yang ada pinjaman AKPK ni try nak buat loan. Kita ni punya nak tolong buyer, kita cuba juga. Boleh kata hampir semua bank yang ada yang saya try submit ni semua reject. Bila keluar je record nama dia ada hutang AKPK, semua banker Fina, kita tak boleh buat. Dia kata kena minta buyer tu pergi settle dulu hutang AKPK. Walaupun dia bayar AKPK tu cantik setiap bulan, tapi nama dia disangkut dengan AKPK. So memang tak boleh. Kita kena pergi settle dulu hutang AKPK ni, baru kita boleh masuk loan. Boleh resubmit balik lah boleh pinjaman balik. rumah. Macam tu. Tadi kat mana dah sangkut? Sangkut kat mana dah? Sembang tadi. Sakit. Tadi dekat bahagian tu. Allah lupa dah tadi. LPPSA. Okay, kita back kepada LPPSA balik. So kepada government servant berpeluang untuk boleh lagi membeli rumah 3 hingga seterusnya. So bukan hanya boleh dapat beli 1-2 biji, boleh beli 3 dan ke atas lah. Coba buyer bagi tahu, rugi Cik Fina saya buat rumah pertama pakai LPPSA, rumah kedua saya dah tak boleh buat full loan. Saya nak masuk loan bank, saya kena bayar 10% down payment. Saya tak ada EPF, dia kata. So kita advise siapa-siapa yang government servant ni, untuk rumah pertama better buat loan government loan bank. Loan bank ni kita boleh apply full loan, lepas tu kita pula dapat free stamp duty FOC. So bila rumah kedua ni buat dengan LPPSA loan. Buat dengan LPPSA loan dapat juga full loan. Dapat rumah kedua dan seterusnya pun boleh. Mungkin dapat buat bank loan 2 biji ataupun seterusnya boleh continue dengan LPPSA. Untuk yang kerja government ni, rumah pertama kan kita beli rumah, selalunya rumah pertama kita beli kan kecil. Kecil kan. Kita beli kecil bukan apa sebab asal ada rumah. Untuk orang yang kadang-kadang, Cik Fina saya nak kahwin bulan ni saya nak beli rumah ni nak combine loan dengan pasangan saya. Mereka akan beli rumah yang sederhana. Yes, untuk keselesaan mereka lah. Untuk loan bank ni kita beli rumah yang pakai rumah yang macam tu. Untuk LPPSA loan kita beli rumah yang gah sikit. Jual rumah pertama kita beli rumah besar sikit. Beli rumah semedi, banglo. Untuk sebab anak-anak pun nak ramai kan. Keluarga makin berkembang. Rumah pun haruslah berkembang. Rumah pun berkembang. Kita pun pelan lama, bukan pelan muda. Kita macam orang tua kan, kalau dia datang cari saya suka tanah ni. Bukan apa Cik Fina, sebab petang-petang saya boleh menanam, saya boleh tanam-tanam pokok. Macam kita ada satu rumah kat Taman Rambai, kita letak rumput kapet. Kebanyakan makcik-makcik dia akan main, Fina boleh buka tak rumput kapet ni? Mereka tak palam kan dekat bawah tu kan. Dah tak palam makcik. Kenapa? Makcik nak tanam cabai, makcik nak tanam terung, nak tanam meli. Itulah usia kalau ada rumah tanah tepi, seronok sikit, ada hobi kan. Masa-masa ada hobi boleh create kita punya creativity tu. Petang-petang kan. Macam tu lah. Okay, so kita dah lepas 2 topik hari ini, iaitu yang pertama tadi tips untuk senang lulus loan rumah. Yang kedua, prosedur atau proses pembelian rumah. Okey Cik Fina, mungkin selepas daripada tadi untuk prosedur rumah ni lepas daripada keluaran APF, dan akhirnya untuk penyerahan kunci tu dalam 3-4 bulan macam tu kan? 3 ke 6 bulan. 3 hingga 6 bulan standard. Okey. So selepas pada penyerahan kunci tu dikira selesai lah. Dan buyer pun akan dapat semua full document daripada lawyer lah kan?
Okey. So tunggu daripada situ lah. Kalau orang cakap Cik Fina nanti lepas dapat kunci ni ada apa-apa tak yang saya kena buat? Ada. Kena pergi tukar nama untuk cukai pintu, cukai tanah. Kena pergi tukar nama untuk TNB dengan air. Yang tu kena pergi tukar dulu. Yang tu kena tukar sendiri. Lawyer takkan buat lah. Semua kita kena buat sendiri. Mungkin ada setengah part tu lawyer akan buat lah. Contoh air bukit, cukai pintu, cukai tanah tu kadang tu ada lawyer yang buat. Tapi untuk elektrik dan juga air, buyer ataupun pembeli tu kena tukar sendiri. Kena buat sendiri. Menarik. Okey, terima kasih Cik Amran Ayub, ejen hartanah. Bukan orang tua-tua, orang lama. Ya, orang legend. Ya, orang legend. Okey, so kita pergi ke topik yang last. Okey, hari ni ada 3 topik semuanya. So kita akan jump ke topik yang ketiga. Okey, mungkin yang kata selain gaji basic ni Cik Fina, mungkin ada tak cara ataupun peluang untuk kita tingkatkan lagi potensi untuk lulus ni? Contohnya saya ni tidaklah makan gaji basic saja, ada allowance ke, atau yang tu semua boleh dikira tak untuk untuk kita tambahkan kita punya komitmen dan dulu, maksudnya percentage DSR tu lah. Selain gaji basic lah, contoh apa lagi sumber ataupun yang pendapatan yang dikira untuk lulus permohonan perumahan tu, peluang tinggi. Selain daripada basic, bank dia akan ambil kira pasal OT kita, allowance kita. Bukan terlalu mengambil kira, tapi ambil kira juga. Contohnya macam basic 1.5, gaji yang ni pekerja kilang, memang saya dapat ramai pekerja kilang lah. Bosih gaji lepas tolak dengan EPF, perkeso lah apa semua tu kan, 4,000 lebih. Basic setelah tolak komitmen tu kak? Setelah tolak EPF apa semua yang bahagian deduction dan basic ni lah, tiba-tiba gaji bosih dia 4,000 lebih. Tapi basic dia 1,500 saja. Kalau boleh, walaupun kita punya gaji bosih kita tinggi, kita punya basic kita takat ni je, jangan cuba beli rumah yang mahal, terlalu mahal. Sebab bank dia akan memang dia akan tengok allowance dengan OT, tapi bank dia akan kira macam ni, Fina, kalau tiba-tiba jadi masalah macam PKP ni lah, kita tak boleh buat OT, kita tak ada allowance, kita hanya bergantung dengan basic saja, macam mana dia nak bayar? Macam tu. Contoh one day tak dapat bekerja ke, selama tempoh sekian-sekian. Macam tu. Contohnya kalau kita cuti bersalin, ada gaji, ada company dia bagi penuh, ada company dia cut. So banker dia akan ambil kira yang tu. Dia akan tanya kita soalan yang, Fina, kalau dia tak boleh buat, tempoh dia macam ni, macam mana? Dia hanya bergantung dengan basic saja, macam mana dia nak bayar? Dia akan cakap macam tu. Memang ada bank dia akan ambil kira juga bahagian ada buyer saya, dia beli rumah harga 255,000, basic dia cuma 1.3, tapi mungkin disebabkan bersih dia tinggi kan, gaji bersih dia dulu dia approve, tapi tak semua bank boleh buat. Ada mungkin tu rezeki dia kan, tak semua bank boleh buat lah. Ada memang ingat dah rumah Tamaria 255,000. Okey. Dulu pada saat rezeki. Tapi jangan berharap. Kalau gaji 1,000, kita tengok basic kita memang rendah, tapi bosnya kita tinggi. Saya kata, Cik Fina, saya nak try rumah harga 300,000. Tak apa, kita kira dulu. Kalau boleh pergi, kita buat. Kalau tak boleh pergi, kita kata bawah 200,000 saja, 200,000 sajalah. Cuba macam tu. Tips untuk tak kecewa. Kita cuba rumah yang sederhana dulu, walaupun tahu boleh pergi lebih, tapi sebab kebanyakan pekerja kilang yang bagi dekat saya, pekerja kilang lah, rata-rata yang gaji macam ni dia banyak pekerja kilang lah. Kita akan tengok dua benda. Satu kita tengok gaji dia, satu lagi kita tengok EPF dia. EPF untuk orang yang pekerja kilang memang tinggi. Dia punya potongan dia memang tinggi. Sebab dia pun punya gaji tiap bulan kan tinggi kan. Tiap bulan tinggi sampai kata uish dahsyat dia ni kerja 4,000, apa gaji bulan-bulan 45,000, kadang-kadang ada yang cecah 7,000 pun ada kan.
apa-apa pun kita akan kira DSR dululah. Kebanyakan saya akan kira tu walaupun gaji dia tinggi apa semua kan, dia lepas tu tak adalah tinggi mana, sebab total daripada purata allow dengan OT dia tu kita cuma ambil 60%. 60% dan kita bahagi kepada 6 bulan. Untuk kita dapatkan purata tu kita add on dalam dia punya basic tu. Dia tak banyak mana. Lepas tu kita akan tolak pula dengan kalau dia ada komitmen kereta dekat luar ke, dia ada komitmen personal loan ke, PTPTN ke, contohnya macam Aeon Credit ke, kita akan tolak pula daripada situ. Kita akan tolak bukan daripada gaji bersih tu tau. Kita akan tolak yang daripada 60% yang kita tambah selama 6 bulan tu. Kita 60% tu kita tambah, kita bahagi pula kepada 6 untuk dah kita dapatkan purata, kita add in dalam basic tu, baru kita tolak hutang luar tu daripada situ. Itu yang mendapat yang kata takkanlah gaji saya tinggi macam ni tapi saya punya kelayakan takat ni je. Suara tak berapa dengar. Suara korang dengar ya, Puan Shu? Okey. Takkan nak kena ulang. Nak cerai ya Shu? Alright Shu, alright. Loan tak lepas ke apa tu, bising sangat. Oh. Loan ni pun tak lepas. Tu yang ingat ah. Ingat kat luar. Ingat kat luar. Tak apa, kita tutup lah pintu. Shu, suara tak dengar tadi point Sekarang mana Shu? okey tak Shu? Nak kena duduk rapat. Sekarang clear tak lagi? Tak apa, nanti tanya. Cuba respon Ustaz. Sekarang ni clear tak suara? Ke nak suruh call? Nak call? Tanya clear ke tak? Tak respon, dia tidur. Kalau clear kami nak teruskan lah. Kalau tak clear kami nak adjust sikit. Tunggu saya dah. Cuba tanya kat luar. Korang, suara tak clear? Shu kata tak clear. Shu, Okey, clear dah. Kalau clear kami teruskan lah. Mungkin line kurang clear. Kena pakai mikrofon kecil tu nanti. Oh ada. Okey Shu, terima kasih. Terima kasih Shu, advice. mikrofon kecil tu dia ada satu Shu. Nak pakai dua. Tak apa, nanti kita beli lagi. Kita beli lagi. Nanti kita beli line. Kat mana tadi? Kat mana tadi? Okey, disrupt sekejap. Dekat tadi allowance tadi, macam allowance tetap dengan tak tetap kan, yang dikira sebagai ditambah sebagai income tu tadi. So tak semua allowance dikira sebagai income lah. Okay. Kalau sebab tu bila kita nak kira DSR, Okey, Cik Muhammad Sukhairi clear. Okay. sebab tu bila kita nak clear kan, kita kan nak kira DSR, saya akan minta payslip 6 bulan. Lepas tu saya nak tengok EPF yang latest punya, akaun kedua. Sebab kalau dia tak boleh buat full loan, kita adjust bagi dia buat 90% loan. Kenapa ada orang katakan, Cik Fina, saya ni bayar pertama, apa sebab Cik Fina nak buat 100% loan dekat 90% loan dekat saya, padahal saya sebenarnya saya layak untuk buat 100% loan. 100% loan ni bagi orang yang tak cukup down payment. Kalau ejen tengok dia cukup down payment, kita advise dekat dia buat 90% loan. Sebab satu bulanan dia rendah. Dia boleh dapat bulanan yang rendah. Interest rate dia pun rendah. Interest rate full loan dengan 90% loan ni beza banyak tau. Full loan kalau beli rumah harga RM190,000, contoh saya tak kira. Kata kalau full loan RM950. Kalau dia buat 90% loan daripada 190 tu, boleh jadi 700 lebih, 800 macam tu. So ada banyak beza dia kat situ. Ada pros and cons dia dia lah. Satu lagi, dia punya untuk lawyer fee dia lagi rendah. Bulanan dia rendah, rate dia rendah, lawyer fee dia rendah. Tapi kena korban ke keluar untuk 10% down payment lah. Tapi kalau macam dia tak cukup, kita tengok dia punya EPF dia tak cukup untuk buat 10% down payment tu, tak apa, sebab tu kita proceed dengan full loan. Full loan ni untuk orang yang tak ada 10%.
Tapi bila kita tengok dia ada 10%, kita advise dia untuk buat 90%. Kita educate buyer apa kelebihannya kalau dia buat 90%. Bukan maksud kalau kita pembeli rumah pertama kita sentiasa rasa aku ada macam-macam keistimewaan dah. Bila kita walaupun dia buat 90% loan, tapi dia tetap dapat keistimewaan yang first time buyer. Macam tu. Kita advise buyer untuk buat 100% loan tu kalau down payment dia tak cukup. Tak ada saving. Dia tak ada saving ke, ataupun mungkin EPF dia tarik keluar air lestari ke, dia bayar PTPTN, dia bayar pinjaman BLTN, dia bayar pinjaman MARA daripada situ. So duit EPF dia akaun kedua tu tak cukup. So baru kita proceed untuk 100% loan lah dekat dia. Tapi kalau kita tengok macam pekerja kilang, kebanyakan pekerja kilang dia buat 90% tau. Sebab EPF dia pun tinggi. EPF dia pun banyak. EPF dia pun cukup untuk cover 10%, EPF dia pun cukup untuk cover lawyer fee, cukup untuk cover valuation fee, cukup untuk pasang gerai satu rumah. Sebab tu bila saya kata saya perlukan 6 bulan payslip dengan EPF account kedua tu ke apa, sebab kalau kata loan dia tak lepas untuk harga macam ni, kita boleh ejah bagi lepas. Boleh. So agent kalau berdasarkan dengan sebab tu lah Ren untuk kirakan DSR, Ren akan request ataupun minta buyer punya payslip. So lebih detail dan senang untuk Ren ni kira kelayakan lebih tepat lah sikit. So kalau ada apa masalah boleh advice macam tu. Itulah. Okay, clear dah Syul dah. Okay, clear dah tu. Okay, clear dah tu. Okay, so hari ni 3 topik yang kita kupaskan. Yang pertama, tips untuk senang lulus loan. Yang kedua, prosedur ataupun proses pembelian rumah pertama. Yang ketiga, iaitu sumber pendapatan lain selain daripada gaji basic yang dikira sebagai komitmen. So kami berharap followers di luar sana dapat sedikit dapatlah info yang bermanfaat ini dan boleh dipraktikkan semasa untuk apply loan rumah nantilah. Okay, so daripada Cik Fina, ada akhir kata ke, ada apa yang untuk di-advisekan kepada pendengar atau follower kita ni, follower kesayang kita? Kalau ada orang kata ni ayat-ayat yang selalu buyer dia akan bagi tahu ayat down daripada orang keliling lah. Biasalah kita kan, kalau macam kita orang ni dah beli rumah, orang ni tak beli rumah, yang ni nak condemn yang ni. Sampai bila kita nak menyewa, tak teringin kan nak beli rumah baru kan. Kalau boleh yang jangan paksa diri nak. Kita beli ni, kita beli rumah bila kita terasa berkemampuan, kita boleh bayar, kita beli. Lepas tu kalau kata contohnya macam orang yang kerja driver lori. Driver lori ni dia ada satu masalah dia, company tak bank in dalam account. Tak bank in gaji dalam account. Maknanya depa dapat duit by hand, lepas tu depa bank in sendiri. Untuk driver lori, saya advise kalau ada perancangan nak beli rumah, minta tolong dengan akaun company ke ataupun kerani dekat tempat kerja tu untuk bank in kan duit atas nama company tu, bank in duit masuk dalam akaun hampa lah selama 6 bulan. Bagi cantik sikit. Sebab bila kita sendiri yang bank in ni bukan tak boleh, tapi bila bank tengok tu, bank tak yakin, kat situ bank akan kata money game. Kalau boleh sebab kita bekerja, so bila kita bekerja, tanggungjawab company lah untuk transfer duit gaji kita tu masuk dalam akaun kita. So kita kalaupun lepas tu dia tak mau transfer kan, kalau boleh tolong minta tolong lah dengan company ke, minta tolong dengan bos, sembang dengan bos, sepakat dengan bos, transfer duit tu dekat dalam depo tu sendiri, transfer duit tu dalam akaun kita, masuk ke dalam akaun supaya ada track selama 6 bulan. Sebab kebanyakan driver lori ni bank takut nak ambil sebab masalah tu lah. Masalah mereka masukkan sendiri duit. Kadang-kadang kita kan, gaji kita contoh gaji kita 3,000, kita dapat by hand 3,000 kat tangan kan, kita masukkan dalam akaun 2,500 aja. Lagi 500 tu kita simpan dalam poket. Sebab apa? Sebab kita malas nak tekan banyak kali kan. Kita malas nak ambil duit banyak kali. Tu dah jadi satu masalah lah, sebab dalam payslip dengan amount yang tak masuk sama dalam bank statement tu tak sama. Bila dia tak tally, kat situ lah ada masalah. Macam tu. So kalau kata driver lori tu dia ada caruman EPF, bank akan kira persen
Kalau kata bank kira persen daripada 3,000, tiba-tiba yang masuk 2,500. Itu macam mana pula? Kalau boleh minta pihak company tu tolonglah transfer duit gaji tu masuk dalam akaun kita atas alasan saya nak beli rumah. Macam tu. Dia pun boleh kita consider dia. Ya, insya-Allah boleh. Consider tak ada masalah. Cantikkan selama 6 bulan lah. Bila kita cantikkan selama 6 bulan, peluang untuk lulus sebelum pun tinggi. Ya, tips-tips yang saya bagi dah tips yang common untuk orang yang mudah. Kalau kita follow tips yang common ni, insya-Allah tak ada masalah. Kebanyakan saya buat loan ni bila buyer dia bagi kerjasama, dia follow, insya-Allah dia follow apa yang kita cakap, dia follow apa yang kita minta, dia follow apa yang banker minta. Loan ni tak ada masalah, memang tak ada masalah. Cantik sampai dia dapat kunci. Mudah je jalan, Mudah on je. track je kan. Ya, bila kita mudahkan kerja urusan orang ni, Allah akan mudahkan urusan kita. Okeylah, rasanya dah jam 4 petang. Kepada buyer ataupun yang berminat untuk membeli rumah atau berhajat kan, bercadang untuk membeli rumah tapi tak tahu cara, perlukan consultation ataupun advice daripada Ren lah kan, boleh tekan nombor yang saya pin dekat bawah tu. Nanti Ren akan guide anda lah daripada A to Z. So senang untuk hampa tahu apa step by step yang perlu ikut, perlu follow kan, daripada proses awal sampai ke proses penerimaan kunci. So semuanya on track, terkawal. Jadi kepada mereka yang di luar sana, seperti biasa kami masih lagi membuka peluang dan ruang kepada mereka yang berminat untuk join bidang hartanah. Seperti Cik Fina, Cik Fina ni adalah top sales rank lah dekat MICB ni. So kepada yang mereka yang berimpian untuk menjadi membina kerjaya bersama dengan real estate bidang hartanah kami ni, sangat lumayan, masa yang fleksibel, ada kelas secara percuma dari segi offline ataupun online. So cepat-cepat PM kami, sementara masih kosong, masih ada. Jadi sekian saja daripada saya dan juga Cik Fina untuk perkongsian hari ini. Saya harap kepada buyer di luar sana atau yang berhajat atau berminat untuk membeli rumah tu sebersedikit dapat info ni dan bergunalah kan. Info yang berguna ini dapat dipraktikkan semasa untuk apply loan rumah nanti. So terima kasih banyak-banyak yang sudi join live kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain masa. Tetapi kalau ada soalan ataupun pertanyaan yang selanjutnya, boleh je tekan nombor yang saya pin kat bawah tu. So jangan lupa nantikan live saya seterusnya untuk esok hari. Kita jumpa lagi nanti. Okay, bye bye. Cik Fina, Assalamualaikum. Bye bye.